Hei! So, hari ni aku akan ceritakan sebab aku dah lama dah tak buat sebab sebelum ni aku pernah je buat 5 kisah seram yang aku pernah lalui. Dan kenapa aku stop? Sebab aku dah tak ada kisah seram aku dah. Tapi disebabkan tahun 2022 ni aku pun dah ada kat rumah baru dan di tempat yang baru dan mestilah ada cerita yang baru kan. Alright, so let's go. So macam baru-baru ni aku adalah buat video Mystery Wheel Challenge di mana time tu challenge yang terakhir aku kena duduk seorang-seorang and then pasang bunyi hantu. Bunyi hantu mengilai macam tu lah. So, mula tu memang tak ada apa-apa pun. And then dalam konten tu aku acah-acah takut lah. Sebab secara betulnya aku macam okey je, tak ada masalah pun dengan challenge tu. Tapi bila masuk je di fasa editing, ada something yang terjadi guys. Iaitu ada bayang-bayang hitam yang lalu belakang aku. Dan ada satu penampakan, orang cakap penampakan macam, aku tak sure tu jari ke apa. Tapi dia macam sekejap dia keluar, dia masuk. Macam korang tengok Mystery Wheel Challenge sebelum ni. Kalau korang tengok yang last kali, so, benda tu jadi kat, sebenarnya aku tak nak cerita benda ni tapi disebabkan dekat komen pun orang duk komen pasal benda tu. Jadi aku rasa okay, masa yang sesuai untuk aku bercerita lah. Alright, so aku pindah ke rumah ni pada bulan 4. Time tu nak masuk bulan puasa dah. Ke dah bulan puasa? Rasanya dah bulan puasa time tu sebab aku ingat lagi malam tu aku ada kemas seorang-seorang kat sini. Esok tu masuk bulan puasa, betul-betul first day puasa. Time tu nak sahur. Aku kemas seorang-seorang kat sini, just kemas-kemas and then aku tidur kat sini seorang-seorang. First day. And then rumah ni tuan rumah cakap orang last duduk 3 bulan lepas ke 3 tahun 3 tahun kan? 3 tahun last orang duduk. Maknanya sebelum aku 3 tahun rumah ni kosong. Jadi aku pun tak tahu macam mana aku boleh berani tidur sorang-sorang kat sini. Mungkin mindset tentu bulan puasa kot. Bulan puasa apa semua. So aku rasa tak fikir apa lah. Okay. And then malam tu tak jadi apa-apa pun. Just okay, aku just kemas apa semua. Lepas tu macam pertengahan bulan puasa macam tu kot. Ke hari kedua, hari ketiga bulan puasa kot. Officially duduk sini lah. Kita orang duduk kat sini. Tentu aku still ada staff, ada orang yang duduk. Orang yang duduk kat sini lagi tentu staff still ramai lagi. Jadi benda-benda gangguan-gangguan ni tak ada apa-apa lagi lah. Kita orang ada buat doa selamat. Kita orang buat doa selamat tentu bulan puasa juga. Selamat tu selang beberapa hari, bukan selang beberapa hari, esok tu kan, esok tu ada orang bunuh diri guys depan rumah aku. Orang terjun daripada sebab rumah aku ni rumah teres, and berdepan dengan rumah teres aku ni ada satu kondo. Dan kondo dia tingkat 21 tingkat tak silap aku. And then dia second last punya floor. Dia mana tingkat 20 lah. Tingkat 20 dia terjun and betul-betul dekat depan rumah aku. Sebab depan rumah aku ada parking, dan dekat parking tu ada bukit. Dekat bukit tu tempat dia jatuh. Dan tentu aku bangun dalam tengah hari lah kot kan. Selepas sahur tidur, lepas tu bangun tengah hari. Lepas tu aku check kat luar tu, aku tengok kat luar tu ada macam ada papan tanda, bukan papan tanda, tahu tak yang macam polis punya warna kuning tu. Tiba-tiba ada. So ada dalam otak aku, ada orang bunuh diri ke? Lepas tu aku tanya jiran sebelah cakap, suicide. Aku cakap, orang bunuh diri lah kan. So bagi aku benda tu okay, tak apa lah, tak ada masalah kau nak bunuh diri ke apa ke, tak tahu lah kan. Okay, so sepanjang bulan puasa tu memang tak ada apa-apa masalah pun. Tiba-tiba guys, balik raya sebab aku bagi staff aku cuti. Sebab kita nak kena buat seram. Okay, tentu aku bagi staff aku cuti seminggu Zan 2 minggu kan? 2 minggu cuti raya. 2 minggu cuti raya tentu editor aku tentu semua dah berhenti. Semua diorang dah sambung belajar. So yang kena edit video tentu aku seorang. Kan? Yang staff aku yang lain diorang bukan editor yang cuti tu. Graphic design lagi apa tak. Tapi diorang aku bagi cuti 2 minggu lah sepanjang raya tu. Tapi untuk raya yang ketiga aku dah balik sini. Aku seorang. Raya ketiga aku dah balik sini. Tentulah baru aku rasa macam rumah ni macam ada aura dia. Yang di mana bila aku balik tu macam tak ada orang. Lepas tu vibe bulan puasa tu dah habis. Jadi bila tinggal seorang tu rasa macam okey lah. Untuk hari yang pertama duduk seorang tu okey je, alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku lah. Semua okey je. Sampailah satu hari tu diorang dah balik. Tentu ada 2 orang staff aku daripada Kelantan dan juga daripada Pahang. Diorang baru balik. Dan diorang nak balik tu jugalah hari yang aku kena. Tapi diorang sampai dalam pukul 12 malam macam tu. 12 malam macam tu. And then diorang balik. Diorang sampai sini, diorang terus naik atas tidur. Dan aku pun tentu jenis yang tidur awal. Dalam pukul 12 macam tu pun aku dah kiok dah tidur kat bilik aku. And then dalam pukul 2-3 pagi macam tu, ini first pengalaman aku kena kacau kat rumah ni. Pukul 2-3 pagi macam tu aku macam turun bawah.
Terus bawa ke ruang tamu ni lah. Ruang tamu ni aku macam main COC. Sebab ya, kalau kau boleh bayangkan, sebab aku ni memang seorang yang penakut, tapi kenapa aku boleh berani untuk turun seorang-seorang 2-3 pagi? Sebab rumah ni memang tak ada apa-apa. So aku tak takut apa pun dekat rumah ni pada asalnya lah. So aku main COC, lepas tu aku ngantuk dan tertidur dekat ruang tamu ni. Sofa ni dia macam, dulu dia ke arah ni. So aku tidur menghadap sofa. So belakang aku dapur lah. So aku tak tahu apa yang berlaku kat belakang aku, apa semua tak tahu. Tiba-tiba aku tersedar macam bunyi seseorang yang dekat dapur. Tapi bila aku kalau nak daripada POV aku ke dapur, dia tak nampak ke dalam tau. Dia nampak macam dekat pintu tu je. So aku tak tahu ke dalam lagi apa yang jadi lah. Kan? So aku pun macam dengar macam ada orang lalu. So aku macam tersedar, aku macam tunggu je lah orang yang keluar dari dapur tu siapa. Tunggu kan. Aku pun macam main phone. Bila sambil main phone tu aku macam baru teringat, tak ada orang keluar lagi daripada dapur. So aku pun macam, siapa kat dalam tu? So aku macam biar lah kan. Duduk biar aku pun main phone balik. Tiba-tiba, alamak, beremang. Ini tak nak cerita ni. Okay, tiba-tiba aku tengah main phone. Aku tak ingat aku tengah main phone ke ataupun aku macam nak on the way nak tidur balik macam tu. Bunyi macam ni guys. Macam tu. So bila bunyi macam tu, aku jadi takut lah kan. Sebab daripada tadi dekat dapur tak ada orang keluar. And then aku pun macam nak panggil orang pun kau jadi stuck lah. Kau jadi macam alamak, kau macam tunggu je orang keluar dari dapur. Siapa nak keluar kan. So aku macam okay, tak apa, let lu. Aku pun buat relax main phone. Tapi makin lama aku main phone, makin rasa macam meremang, rasa lagi takut. Lepas tu aku pun macam tak boleh buat apa ni. Aku pun buka ayat kursi and then baca dalam hati. Tapi makin baca, makin dia macam rasa macam okay, ada someone nak datang kat aku, ada someone. Sebab aku ada panic attack. First aku kena panic attack time YouTube spontan dulu. Siapa yang tahu lah time tu. And then malam tu aku kena seorang diri. Macam dulu time kena YouTube spontan itu ada orang ramai. So kalau panik pun tak apa, orang ada dengan aku kan. Lepas tu yang ni aku kena lagi sekali. And time tu aku tak tahu nak minta tolong siapa, nak panggil orang atas, nak bergerak pun tak boleh. Padahal staff aku ada je tidur kat atas. Cuma nak pergi atas tu 4 tingkat memang tak sanggup lah kan. So aku pun call semua orang malam tu juga. Tak tahu kenapa semua tak angkat call aku. Aku call staff aku kat atas pun orang tak angkat, orang tidur mati kot. Lepas tu aku call member semua tak dapat. Tapi last aku dapat call Alif Imran. Dia je yang angkat tentu. And then aku video call dia, aku cakap kat dia, Alif jangan end call, jangan berhenti bercakap dengan aku. Kau borak je apa-apa, cerita je apa-apa, bagi hilang takut. Kalau Alif Imran tentu boleh tanya, dia tentu mata aku dah berair gila tentu. Dia bukan sebab takut, dia jadi macam panik gila. Panik macam kena serang macam tu kan. Lepas tu aku macam lama sikit baru okey. Dah okey semua, aku naik atas tidur. So itulah pengalaman yang pertama. Ingatkan sebab tu tak ada apa-apa dah. Ada lagi guys. Alright. Okay, first bunuh diri, second panic attack. Yang ketiga ni, time tu kita tengah shoot short film sempurna. Dan time tu kru ramai datang. And then ada member aku, Apple dengan Syami, dia tidur bilik aku. So kita orang tidur, kepala kita orang ni, belakang kita orang ni tandas bilik aku lah. Tak tahu time tu kenapa macam tiba-tiba kita orang macam dah penat sangat. So kita orang macam baringkan kepala. Time tu aku ingat yang betul-betul penat aku dengan Apple je. Syami dia tengah sibuk dengan dia punya phone. Sebab time tu dia tak jadi kru pun, dia cuma datang tengok. So dia tak penat sangat malam tu. So aku perasan time tu aku tengah borak dengan Apple apa semua. Apple dah kiok dulu. Aku pun macam tengah main mata, kiok juga. Lepas tu macam aku mimpi ada orang main ketuk-ketuk macam tu lah, lebih kurang. And then aku tersedar dalam keadaan mamai. And aku perasan ada orang ketuk dekat belakang tandas, dekat pintu tandas tu. And then aku ingat aku dengar seorang. Aku macam perasan yang Syami pun dia bangun, dia pun macam suluh lampu dekat tandas tu. Mungkin dia dengar juga. Tapi aku tak ada nak tegur Syami tentu. Aku macam kau bunyi apa? Tak ada. Aku nak esok tu baru aku nak tanya dia. Lepas tu esok tu aku tanya dia, malam tadi kau ada dengar tak? Cakap, kau tak tidur lagi ke? Sebenarnya aku tak tidur lagi, cuma aku tak nak tegur malam tu sebenarnya. And then aku pun tertidur. So ada someone yang ketuk daripada tandas. So sampai sekarang still tak jumpa jawapan tu apa lah. Okay. So lepas tu tapi aku pelik. Bila aku duduk seorang-seorang, tidur seorang dalam bilik, benda tu tak jadi. Tapi bila duduk dengan orang selalunya jadi. Tapi bila aku duduk rumah ni seorang, macam-macam jadi. So macam sebenarnya dia nak kacau aku ke dia nak kacau siapa ni sebenarnya kan? Apa punca dia sebenarnya? Lepas tu yang keempat ni, aku kalau korang tahu baru-baru ni aku ada pergi Thailand. Aku pergi Thailand, so rumah ni kosong, tak ada siapa.
Rumah ni aku tinggal dalam 4-5 hari macam tu. So korang pun tahu kalau rumah ni tinggal lebih daripada 3 hari, dia akan ada penghuni akan ada someone, ada benda yang akan duduk kat sini. So balik pada tu aku pun Alif Imran ambil aku dekat stesen bas and terus balik sini. Kau tahu jenis perangai aku, kalau penat terus tidur, tak ada mandi tak ada nak basuh kaki terus tidur. Bila tinggal rumah yang tak berpenghuni ni terus tidur, tak tahulah apa yang jadi. Dan malam tu aku kena tindih yang aku macam aku pernah cerita benda ni kat story IG aku, yang di mana aku tengah mimpi ada someone nak balas dendam kat aku, seorang makcik tua ni, dan dia menjerit dalam mimpi tu, dia menjerit kat telinga aku. Dan benda tu sama bergema, aku tersedar bangun tidur dan benda tu bergema sampai bergema real life nya. Real life, and then aku rasa badan aku tak boleh nak gerak sikit. Tapi aku Alif sedangkan Alif Imran tidur sebelah aku je, tapi nak panggil dia tu seksa gila. Susah gila nak panggil dia. And then tapi aku tak tahu kenapa dapat juga panggil Alif. And then aku suruh Alif, kau borak je dengan aku, and then jangan pergi jauh daripada aku. Aku terpaksa macam tu, walaupun dia macam tu member lelaki je. Aku boleh macam, Lip, jangan tinggal aku, Lip. Kau bayangkan aku cakap macam tu dengan Lip. Terpaksa ke? Dia macam dah macam pak dengan mak weng, kau tahu tak? Tapi aku boleh buat apa, itu je yang cara nak tenang. Lepas tu Alip pun cakap, okay, kau sekarang ni. Lepas tu aku pun terus tidur. Lepas tu, yang ni sebelum Thailand pula cerita ni. Ini time ni aku kerap buat live malam-malam sekarang ni kan. Lepas tu ada satu hari tu, biasanya aku akan live dekat office kat bawah. Tapi buat pertama kali ni aku live dekat bilik aku. Time tu tengah live apa semua. Lepas tu viewers aku dia kacau-kacau aku lah. Cakap belakang ada apa, Cap? Sebab diorang tahu aku kat rumah ni seorang. Cap, belakang tu ada apa? Aku pun berani je lah jawab, oh hantu. Macam aku boleh hantu lah. Jawab supaya benda tu diorang dah tak takutkan aku. Padahal sebenarnya lah hati takut. Kenapa aku jawab macam tu malam tu? Sebab bila aku jawab dengan keadaan berani, viewers tak berani kacau aku dah. Itu je point aku sebenarnya. Tapi tiba-tiba nak jadikan cerita malam tu, bunyi benda yang dekat balkoni aku. So aku tanya viewers aku, korang dengar tak? Diorang cakap semua dengar jelas gila. Tapi sampai sekarang aku tak dapat jawapan lagi apa benda yang bunyi tu lah. Mungkin orang bersin ke malam-malam, tak tahu lah. Itu je lah yang aku boleh susun. Tapi itulah kenapa time tu juga dia nak bunyi. Lagi satu, time live juga kena kacau. Aku live dekat office seorang-seorang. Time tu viewers kacau juga, still kacau apa semua sama. Lepas tu kucing aku tiba-tiba bermiau malam-malam. Dulu aku ada kucing, aku ada bela kucing picu. So sekarang dia dah tak ada sebab aku bagi kakak aku. Ada bagus juga aku bagi kakak aku sebab dia antara banyak hint yang dia bagi kat aku. Kucing aku ni macam dia nampak something So bila dia nampak something tu, dia akan takutkan aku lah. So ada bagus juga aku bagi kakak aku. Okay, lepas tu dia macam kucing aku tu, bila aku tengok dia muka dia bukan macam kucing dah aku tengok. Dia kau pernah tengok kucing takut? Tak pernah kan? Tapi muka dia lain, muka dia berubah tau. So aku terus keluar, aku tinggal rumah aku dengan tak kunci, aku keluar malam tu. Time tu viewers aku semua tahu lah apa yang jadi kat aku malam tu. Memang takut gila lah. Lepas tu pasal kucing juga, aku tengah buat kerja malam kat office kat bawah. Tengah buat kerja, ada orang ketuk dekat pintu office tu. Ketak. Mula aku fikir macam budak-budak ni, sebab kerap je dulu ada budak-budak kat sini main, kat depan, dekat belakang, kerap je. Tapi bila aku fikir balik, belakang pintu kunci, dekat pagar tu. So kalau dia nak kacau aku, mestilah paling kurang pun bunyi diorang berlari ke apa kan. Tapi aku direct check, aku pergi check, tak ada siapa lah, memang tak ada siapa. So kalau betul pada orang, mesti take time untuk diorang pancap pagar ke apa. Tak, hilang, tak ada siapa. So aku jadi macam, oh okay. Sebab bila kau check, kau tak terfikir hantu, kau akan terfikir orang kacau lah kan semua. So bila dah buka tak ada orang tu, baru kau terfikir. Dan bila aku pusing belakang, kucing aku betul-betul tengah duduk kat tangga, usah. Dia bukan usah aku, dia usah macam something yang belakang aku macam ni. Dia macam tepi sikit macam ni. Dia tak usah direct aku, dia usah tepi. Lepas tu dia buat suara kucing takut. So untuk secara kesimpulannya, aku tak pernah nampak secara direct tak pernah nampak lagi kelibat-kelibat ke apa. Tak pernah nampak depan mata. Dia just main dengan bunyi-bunyi je lah. Tapi bila aku tanya staff-staff aku, kebanyakannya diorang ada cakap, diorang ada dengar, ada yang pernah nampak, ada yang diorang cakap maknanya bukan aku seorang lah yang kena. Maknanya diorang ada juga pengalaman diorang sendiri. Cuma diorang tak bagi tahu aku, mungkin sebab diorang respect aku as a tuan rumah lah kot. Tapi bila aku dah tanya, diorang jawab je lah.
Untuk bunyi-bunyi yang gergang tu biasa kat sini. Benda tu dah lali lah. Lepas tu apa lagi? Lepas tu banyak sebenarnya banyak, tapi kalau nak diceritakan terlampau ni sangat. Bunyi speaker, bunyi walkie-talkie tu biasa lah tu. Sebab mungkin rasanya sebab rumah ni selepas kes orang bunuh diri tu ada. Selepas orang bunuh diri tu rasa vibe dia lain sikit. Lepas tu sekarang ni macam dah ramai sikit orang. Okey lah, dia macam okey lah. Sebab macam sebelum ni agak lama juga, dalam seminggu 2 minggu. Macam senang cerita aku kerap seorang diri kat rumah ni. Kau main kat rumah ni 4 tingkat, aku duduk seorang. So kau kena kawal banyak benda. Kau kena banyak pandangan rumah ni kau kena pandang kan. Dan lagi bila malam-malam kalau aku main FIFA ke apa, dekat dapur ni dia macam something lah sebenarnya. Dia antara banyak tempat yang paling aku takut nak datang sebenarnya dapur lah. Dapur adalah tempat yang paling something lah. Sebab Sid pernah datang sini. Sid ni dia boleh nampak benda-benda tu. And then aku tanya kat dia, mana yang paling dia always nampak? Dekat dapur lah. Dekat dapur tempat. Tapi dia bukan dekat dalam dapur. Dia dekat tempat tong sampah tu. Janganlah main kat situ malam-malam. So kat situ lah. Tapi tak tahu lah punca dia apa kan. Sebab kat situ kalau kau perasan, dia bukan simen tau. Kalau korang ketuk, dia bunyi macam plastik. So macam benda tu orang buat balik. Tak tahu lah apa tujuan dia buat benda tu. Dia tanam ke? Tak tahulah. Tapi kalau nak pergi check boleh check tu lah. Tapi tak nak fikir apa-apa pun. Sebab kita orang ramai. So macam tak ada apa pun lah. Dia macam okey je. Dia tak se-heavy macam rumah-rumah yang lepas aku kena kacau dulu lah. Macam rumah ni dia macam straight macam ni. So macam okey je kot. Cuma itulah kena buat aruk lah. Aku dah cerita, lepas tu aku duduk seorang nanti. Mula teringat-ingat. So itulah. Kalau nak paling teruk, aku rasa video yang sebelum ni lah kot. Yang tu je kot. Macam the first time aku nampak dia menunjukkan diri dia. Sebelum ni tak pernah pun. Lagi satu Sid juga cerita macam mana bentuk benda tu. Dia lelaki berjubah hitam. So kita pun tak tahu. Tapi yang bunuh diri hari tu perempuan berbangsa, bukan Melayu lah. Tapi dia tak sure ada orang mana, tapi foreigner rasanya. Perempuan. Jadi bila Sid cakap lelaki tu, maknanya bukan roh orang yang bunuh diri itulah. Maknanya benda tu dah 3 tahun asam beremang. 3 tahun orang dah tinggal rumah ni. Jadi no wonder lah kalau benda-benda tu ada kan. Tapi itulah kenapa time kita orang buat doa selamat tu, time tu juga kau nak bunuh diri. Dia macam tak ada guna aku buat doa selamat malam tu kau pergi. Maksudnya kita buat doa selamat, dia yang tak selamat. Itu masalah dia sekarang ni. Okay, so aku rasa itu je lah cerita daripada aku. Buat masa ni sebenarnya banyak sangat. Tapi aku rasa aku cerita mana yang betul-betul aku ingat je lah. And mana yang bagi aku besar. Kadang-kadang benda ni dah lali dah. Macam dulu aku rasa aku nak naik atas orang tak berani. Tapi sekarang ni tak ada hal kot, boleh kot. So itulah. So kalau korang nak apa lagi aku cerita, bunyi burung. So kalau korang nak aku buat apa lagi, korang nak suruh aku cerita apa-apa, cerita apa lagi, buat video apa, korang komen kat bawah. Takkan nak buat apa lagi dengan rumah ni, takkan nak buat rumah seorang pula kan. Tak nak kalau boleh aku nak stay rumah ni lama. Sebab aku kerap sangat pindah. So kita rasa kita dah kena tutup lah ni. Okay guys, so korang komen je video apa korang nak aku buat. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.